Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Halo Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana masih terus setia berada di dalam channel ini. Bagi anda yang baru pertama kali hadir di dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga aktifkan juga lonceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan dengan perkongsian terkini daripada channel ini mengenai dengan berita-berita politik dan berita-berita terkini dalam Malaysia. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, berita hari ini dipetik daripada beritaharian.com. Projek Jana Wibawa diberi runding terus terpilih kepada kontraktor mesra parti tertentu, jelas PKMM. Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM bersedia untuk membantu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam siasatan berkait program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi-Putra Berwibawa Jana Wibawa. Presiden PKMM Datuk Seri Mohamed Fadzil Mahasan berkata bagaimanapun setakat ini persatuan itu tiada dipanggil atau dihubungi SPRM mengenai projek Jana Wibawa. Buat masa ini, beliau memaklumkan tiada ahli PKMM terbabit projek itu, namun pihaknya bersedia untuk memberi kerjasama membantu siasatan berkenaan. Saya mengesahkan, persatuan memang sedia maklum mengenai projek Jana Wibawa. Malah pernah membangkitkan isu ini kepada bekas Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyatakan komitmen untuk menyiasatnya. Projek Jana Wibawa diberikan secara tender runding terus dan tender terpilih yang mana ia diberikan kepada kontraktor mesra pada parti tertentu, dakwaannya kepada Berita Harian BH. Sebelum ini Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilaporkan berkata, Kementerian Keuangan mengarahkan pelaksanaan projek Jana Wibawa ditangguhkan untuk meneliti semula sama ada tata cara perolehannya mengikut peraturan ditetapkan oleh Perbendaharaan. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dipetik berkata, penangguhan projek bernilai RM5.7 bilion itu dibuat kerana terdapat unsur kaedah perolehan secara tender terpilih atau runding terus. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam mengesahkan beliau sudah memberi keterangan kepada SPRM mengenai projek Jana Wibawa. Bekas Menteri Keuangan Tunku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz pula menyatakan kesediaan untuk memberi keterangan kepada SPRM jika dipanggil. Muhyiddin dilaporkan berkata, keterangan diberi adalah berkait penganugerahan kepada kontraktor dipilih bahwa projek berkenaan yang didakwa pihak tertentu bahawa berkemungkinan wujud tata cara perolehan tidak mengikut peraturan ditetapkan. Bekas Perdana Menteri itu menjelaskan SPRM memaklumkan beliau dipanggil memberi keterangan bagi melengkapkan siasatan dan bukan suspek yang dikaitkan untuk sebarang tindakan pendakwaan. Bagaimanapun SPRM hari ini mengesahkan Muhyiddin merupakan antara suspek disiasat bagi projek Jana Wibawa. Sumber SPRM dipetik berkata dalam siasatan agensi itu, Muhyiddin Yassin adalah suspek siasatan ketika beliau dipanggil memberi keterangan. Mengulas lanjut, Mohamed Fadzil mendakwa pemberian projek secara tender rundingan terus dan terpilih itu adalah rahsia terbuka yang diketahui kontraktor Melayu serta Bumi-Putra. Beliau mendakwa perkara yang menjadi pertikaian persatuan itu ialah projek diberikan kepada syarikat yang mesra dengan parti tertentu walaupun mereka tiada pengalaman dan kepakaran. Kita bukan cemburu dengan mereka yang mendapat projek Jana Wibawa. Namun penganugerahan projek perlu adil dari segi pemilihan berdasarkan kemampuan, pengalaman serta profesionalisme dan bukan siapa yang baik dengan Perdana Menteri pada ketika itu atau Menteri pada ketika itu yang menganugerahkan projek, katanya. Justru beliau berkata PKMM menggesa MOF Kementerian Keuangan mendedahkan maklumat terperinci mengenai mereka yang sudah diberikan projek Jana Wibawa termasuk jumlah diluluskan, siapa terbabit dan apa kesalahan didakwa mereka lakukan. Kami turut ingin mengetahui projek apa dan siapa dapat dan tindakan yang patut diambil. Selain itu, kami mahu tindakan bukan hanya dikenakan terhadap syarikat kontraktor terbabit Jana Wibawa, tetapi juga
pegawai kerajaan sama ada di Kementerian Keuangan MOF, Jabatan Kerja Raya JKR serta Jabatan Pengairan dan Saluran JPS yang terbabit dalam proses pemilihan kontraktor itu, katanya. Untuk rekod, Jana Wibawa diperkenalkan Kerajaan bawah Pentadbiran Muhyiddin Yassin bagi mempercepat pelaksanaan projek pertumbuhan merancakan ekonomi negara ketika serta pasca pandemik COVID-19, selain meningkatkan kapasiti kontraktor Bumi Putra dalam industri pembinaan supaya lebih berdaya saing, berdaya tahan dan berpotensi. Sebelum ini, kerajaan dilapor memudahkan kaedah pelaksanaan projek Jana Wibawa secara tender, prakelayakan atau rundingan terus supaya impak pelaksanaan segera dapat dirasai oleh ekonomi dan rakyat. Hai, halo Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Sambungan berita hari ini. Muhyiddin suspek dalam siasatan Jana Wibawa SPRM. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin disahkan sebagai antara suspek yang disiasat berhubung kes dana Jana Wibawa dan bukannya sebagai saksi seperti yang beliau didakwa sebelum ini. Menurut sumber, kehadiran Muhyiddin ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas dipanggil untuk memberikan keterangan baru-baru adalah sebagai suspek siasatan. Jelasnya, selaku suspek, Muhyiddin juga tidak sepatutnya memberi ulasan berunsur spekulasi kerana perbuatan seperti itu boleh mengganggu siasatan yang dijalankan oleh Suruhanjaya tersebut. Menurut Seksyen 30-1-E Akta SPRM 2009, seseorang pegawai Suruhanjaya yang menyiasat sesuatu kesalahan di bawah akta ini boleh memerintahkan mana-mana orang supaya hadir di hadapannya bagi maksud diperiksa secara lisan berhubungan dengan apa-apa perkara yang mungkin dapat pada pendapatnya membantu dalam penyiasatan kesalahan itu. Mereka harus menunggu sehingga siasatan selesai sebelum memberi komen tentang siasatan oleh penguat kuasa, katanya. Dalam pada itu, sumber berkenaan turut mengesahkan SPRM sedang menjalankan siasatan terhadap beberapa individu lain, termasuk bekas Menteri Keuangan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz berhubung siasatan yang sama. Tunku Zafrul menerusi laman media sosial bagaimanapun memaklumkan bahawa beliau tiada apa yang disembunyikan dan akan sentiasa bersedia untuk memberi keterangan jika diminta berbuat demikian. Terdahulu, Muhyiddin ketika ditemui pemberita semalam mendakwa bahawa SPRM telah mengesahkan bahawa beliau bukanlah suspek dalam siasatan yang dijalankan Suruhanjaya tersebut ketika hadir untuk memberikan keterangan. Pengurusi Perikatan Nasional PN itu yang mengesahkan telah memberi keterangan kepada SPRM beberapa hari lepas, turut memaklumkan bahawa projek tersebut diusahakan Kementerian Keuangan MOF dan dicadangkan oleh Tengku Zafrul sendiri bagi membantu kontraktor yang terjejas akibat COVID-19. Jelas Muhyiddin juga, beliau tidak terlibat dalam proses mempertimbangkan atau meneruskan projek berkenaan, memandangkan ia adalah di bawah MOF Kementerian Keuangan selain mendakwa tidak mengenali seorang pun kontraktor yang terlibat. Sekian saja perkongsian berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Terima kasih kerana sudah menonton.